alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila, yaitu orang-orang kafir, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam, yang mana mereka ini akan dikumpulkan di akhirat kelak dan diiring ke neraka jahanam, lalu diseret di atas wajah-wajah dan muka mereka. Ulaika syarrum makanan, dan mereka itulah seburuk-buruk tempat tinggalnya di dalam neraka jahanam, wa adallu sabila, dan jalan yang paling sesat. Ini adalah merupakan gambaran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang-orang kafir yang menyanggahi Rasulullah, yang menyanggahi Allah Subhanahu wa taala ini, bila mereka ni dikembalikan semula kepada Allah di mahsyar dan di akhirat kelak, Allah akan menetapkan mereka pada satu keadaan yang seburuk-buruknya, satu tempat yang sejelek-jeleknya. Ni Allah sendiri cerita yang mana bagaimana buruknya mereka, bagaimana jeleknya keadaan mereka. Mereka ini akan diiringi oleh malaikat-malaikat Allah untuk masukkan mereka, sumbat mereka dalam neraka jahanam, yang mana mereka akan diseret di atas wajah-wajah dan muka mereka. Itu keadaan cara mereka ni dibawa oleh malaikat menuju ke neraka jahanam. Berkaitan dengan ayat ini, ada satu hadis yang sahih yang dinisbahkan kepada sahabat besar, salah seorang maula Rasulullah, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni salah seorang maula. Kita anggap maula ni macam pembantu kepada Rasulullah. Apa yang Anas bin Malik ni cerita? Anas bin Malik dia sebut bahawa suatu ketika ada seorang lelaki ni datang jumpa dengan Rasulullah. Ada seorang lelaki datang jumpa dengan Rasulullah berkaitan dengan ayat tadi. Jadi lelaki ni tanya apa dekat Nabi? Wahai Rasulullah, bagaimanakah hal demikian boleh terjadi? Iaitu orang-orang kafir ni akan diseret masuk dalam neraka jahanam, yang mereka ni akan diseret dengan berjalan di atas wajah-wajah dan muka mereka. Lagu mana tu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, respon daripada pertanyaan dan persoalan tadi. Rasulullah menyebut sabdaan dia, innallazi amsyahu ala rijlaihi qadirun an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan pencipta kepada kita semua, dialah yang menjadikan ataupun memperjalankan orang-orang tersebut ala rijlaihi, di atas kedua kakinya dulu. Bahasa mudah, bahasa orang kampung, Allah tulah, Tuhan tulah yang dulu yang memberi kudrat kepada dia, memberi kuasa kepada dia untuk dia waktu atas dunia dulu berjalan di atas dua kaki dia. Qadirun, Tuhan yang sama, zat yang sama tulah yang mampu dan berkuasa ayyumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah, untuk menjadikan mereka ni diseret berjalan di atas muka-muka dan wajah mereka pada hari kiamat kelak. Yang kata lain, nak bagi ringkas, Tuhan yang sama jugalah hak dulu waktu atas dunia, Tuhan tu bagi kuasa kudrat kat mereka boleh berjalan atas dua kaki dia. Di akhirat besok, Tuhan yang sama jugalah yang mampu untuk melakukan mereka ni berjalan ataupun diseret di atas wajah-wajah dan muka-muka mereka di hari kiamat kelak. Jadi hal yang sama, hal macam ni juga disebutkan oleh tiga imam besar, Imam Mujahid, Imam Al-Hasan dan Imam Qatadah. Dan dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, tidak ada seorang ulama pun yang meriwayatkan ini lebih daripada seorang. Maksudnya ramai ulama lain pun selain tiga nama yang dia sebut ni banyak meriwayatkan kisah ini. Ni nak menunjukkan bahawa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan apa saja, walaupun secara logik dan secara rasional kita tak boleh nak fikir.
Benda ni sememangnya jauh daripada kita. Alam akhirat kita tak pi lagi, kita tak sampai lagi. Lepas tu benda hak diceritakan tu pula, jalan atas muka. Kalau jalan atas kaki ke, kan besok ada banyak lagi jenis orang kata orang akan berjalan di atas perut-perut mereka. Lagu mana orang berjalan atas perut? Kalau nak fikir logik kita memang tak sampai. Dan sebab itulah kebanyakan kalau ulama-ulama, guru-guru ni dia pesan pada kita, kalau berbicara mengenai keadaan-keadaan manusia-manusia yang akan ditimpakan ke atas mereka di akhirat kelak dalam bentuk hukuman-hukuman. Kan bila ulama-ulama baca hadis, ahli-ahli neraka ada jenis lagu ni, ahli-ahli neraka ada jenis lagu ni, kan gambaran dan neraka ada jenis hak tubuh ahli neraka ni bukan kecil. Besar-besar tak bahu mereka di antara ni ke ni. Jadi kita hak dengar ni kadang-kadang bila dia mari jadi ai tu. Dah kan kata takkan dah pasal apa nak buat ahli neraka ni besar-besar pula, bahu ke bahu berapa jauh perjalanan. Kita jadi ai tak ai pun itulah yang diberitakan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis. Panjang umur ke pendek umur kita akan lalu semua benda tu, boleh lihat sendiri. Akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa imma disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ayat ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi kita untuk sama-sama lebih memuhasabah diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama mengelakkan diri daripada perkara-perkara utama yang disebutkan tadi. Apa dia perkara utama? Jangan fikir benda yang bukan-bukan. Jangan fikir benda yang tak patut. Jangan fikir-fikir dengan logik dan rasional semata-mata nak menentang hujah-hujah Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan lebih jauh, kita hendaklah sentiasa mempertingkatkan rasa keimanan kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya, dan sentiasa buat diri kita ni mengikuti hukum-hukum dan syariat yang ditentukan oleh Allah, sama ada perintah-perintah dia ataupun larangan-larangannya, dan sentiasalah melakukan hubungan yang baik dari sudut silaturrahim sesama makhluk yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa memperlakukan mereka tidak kira dalam hal keadaan sekalipun sebagaimana yang dituntut oleh Allah, iaitu berlaku adil dah di dalam semua perkara dan berlaku adil dah terhadap semua manusia.